permulaan surah As-Sajdah tadi ada tersilap. Jadi saya minta maaf. Ya, Alhamdulillah, ini kali pertama saya masuk berkuliah dan juga berqiraah membaca tiga surah pilihan. Surah As-Sajdah, Al-Mulk dan Al-Waqi'ah dalam grup pecinta Al-Quran. Tak silap saya. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan kuliah yang ringkas, suka untuk saya perkenalkan diri saya. Pepatah Melayu sering kali mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya ingin perkenalkan diri secara ringkas. Saya Anas bin Osman, tinggal di Seri Kembangan, Imam kedua Masjid Al-Qudus, Taman Pimpinan Putera, Seri Kembangan. Ya, Alhamdulillah, tahun ni dah masuk tahun baru, tahun ke-8. Tahun ke-8 saya menjadi imam di situ. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeratkan lagi ukhuwah persaudaraan Islamiyah di kalangan kita. Lebih-lebih lagi, kita sekarang berada di bulan Syawal, bulan yang menunjukkan kemenangan kepada orang Islam kerana telah berjaya menurunkan nafsu dalam sebulan di bulan Ramadan. Dan satu perkara yang sinonim bagi masyarakat Melayu, khususnya Malaysia, bila tibanya bulan Syawal, maka kita akan melakukan hubungan kekeluargaan dengan sering ziarah menziarahi. Saya tak biasa kuliah pakai earphone ni. Macam biasanya saya pakai laptop. Jadi sekarang kat kampung lagi, malam tu baru bergerak tolak balik. Dia kena pakai earphone. Dengar macam dengar suara sendiri cakap. Jadi insya-Allah, jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita di bulan yang penuh barakah ini, sekarang kita dah masuk malam yang ke-8, 8 Syawal. Esok 8 Syawal, malam yang ke-8 Syawal pada hari ini, pada malam ini. Jadi kita dengan keberkatan Syawal yang ada ini, marilah kita sama-sama mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga, khususnya saudara mara kita yang terdekat, adik-beradik kita, pakcik makcik kita yang terdekat. Kita eratkan yang dah dekat, yang dah erat kita tambahkan lagi erat, yang jauh kita dekatkan, kerana mengeratkan hubungan silaturahim juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya juga satu tuntutan yang besar dalam Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu aw jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya dan juga tetamunya. Dan termasuk dalam tetamu, konteks tetamu pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal ini adalah tetamu-tetamu yang datang ke rumah kita. Sesiapa sahaja, khususnya saudara mara kita yang terdekat, maka kita muliakanlah mereka dengan kemuliaan dengan layanan yang terbaik. Pernah seorang sahabat pada zaman Nabi SAW, dia telah bila mana Nabi SAW setiap malam Nabi SAW akan bentangkan keperluan-keperluan untuk mengikram tetamu-tetamu yang datang kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jika Nabi SAW tidak ada keperluan untuk menjamu mereka, maka Nabi SAW akan bentangkan keperluan tersebut kepada para sahabat, dan para sahabat pada malam itu, seorang sahabat dia telah menjamu tetamu tersebut, dan tetamu Nabi SAW itu dalam keadaan dirinya, keluarganya, isterinya dan serta anak-anaknya tidak makan, dan dia telah menjamu tetamu itu makan sehingga kenyang. Yang kisahnya sangat panjang, kita ringkaskan. Dia kata sehingga dia telah menutup lampu di rumahnya supaya, dan dia bersama isterinya telah menidurkan anaknya itu, dan dia telah berpura-pura makan, menggerakkan seolah-olah ada gerakan bunyi mulut,
dan makanan yang dia ada itu dia telah beri kepada tetamu tersebut. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala suka dengan pengorbanan sebab dia telah memuliakan tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan diri lebih daripada diri mereka kerana untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Inilah para sahabat, akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita kena praktikkan. Kita tak mampu untuk menjadi seperti mereka, tapi sedikit demi sedikit kita praktikkan dalam kehidupan kita supaya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita bersama Nabi dan juga para sahabat akhirat kelak. Kerana para sahabat mereka adalah seperti bintang-bintang di langit. Orang-orang dahulu jika ingin bersafar jauh, terutamanya yang dalam menggunakan pengangkutan laut, menggunakan kapal khususnya, maka mereka akan menjadikan bintang-bintang sebagai arah tuju mereka. Kerana dengan menggunakan bintang itu, ilmu-ilmu bintang, maka mereka tidak akan sesat untuk sampai ke arah tuju. Jika zaman sekarang kita ada kompas, GPS dan sebagainya, di zaman dahulu, dan ilmu itu pun sepatutnya kita praktikkan, kita pelajari supaya kadang akan datang kita tak tahu di manakah, sampai bilakah alat teknologi ini akan berfungsi dan sampai bilakah ianya akan memberi kesan yang baik kepada manusia, kita tak tahu. Jadi ilmu-ilmu seperti mengkaji bintang, ilmu falak dan sebagainya, kita kena mempelajarinya untuk bekalan diri kita di dunia sementara ini dan juga di akhirat. Di para sahabat mereka seperti bintang-bintang. Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana sahaja kamu jadikan mereka sebagai ikutan, maka kamu akan mendapat petunjuk. Ihtadaitum. Maka kamu akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu setiap amalan kita, setiap pekerjaan kita, kita niatkan untuk jadi seperti para sahabat. Memang kita tak mampu ikut keadaan iman kita umat akhir zaman ini, memang kita tidak mampu untuk menjadi seperti para sahabat. Mereka adalah orang insan-insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuhbah, untuk bersama-sama berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita tak mampu, dalam niat, dalam hati kita, dalam diri kita ada niat untuk menjadi seperti mereka, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita bersama para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai dengan bersungguh-sungguh untuk meniru satu kaum itu, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Dalam diri kita kena ada niat untuk menjadi seperti para sahabat, mengamalkan agama 100%, menunjukkan akhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kita akan bangkit seperti mana para sahabat. Jadi para sahabat mereka memulakan tetamu, mereka tidak akan pernah membiarkan tetamu yang datang ke rumah mereka tanpa dilayani dengan sebaik-baiknya. Seperti mana kita pun mengetahui tahap keadaan para sahabat, tahap kewangan keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Umumnya mereka iaitu para sahabat ini umumnya tidak kaya, tidak mempunyai keperluan yang mencukupi diri mereka, bukan saja diri mereka, bahkan keluarga mereka pun. Tetapi mereka masih lagi ingin menunjukkan akhlak yang baik, memuliakan tetamu, dan supaya umat akhir zaman, mana mereka mengetahui umat akhir zaman ini akan datang, kebanyakan mereka secara umumnya umat akhir zaman ini akan mempunyai harta, dan kerana itulah mereka menunjukkan tauladan yang baik supaya kita mencontohi mereka. Walaupun mereka tidak mencukupi harta, walaupun kebanyakan mereka miskin, tetapi mereka masih lagi mampu untuk memberi layanan yang terbaik kepada tetamu-tetamu yang datang menziarahi mereka. Lebih-lebih lagi kita pada hari ini, kita tak semestinya kita layan tetamu, kita hidangkan nasi tomato contohnya, ataupun nasi ayam,
ataupun nasi ketupat, rendang dan sebagainya. Apa sahaja yang kita termampu, yang kita mampu untuk lakukan, kita lakukanlah. Layanlah tetamu itu dengan layanan terbaik. Dan orang yang datang, kita yang datang menziarahi sahabat-sahabat kita ataupun keluarga kita tunaikanlah juga hak kita, hormatilah tuan rumah, dan sebelum kita datang ke mana-mana rumah, kita berilah salam kepada tuan rumah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah selain daripada rumah-rumah kamu, melainkan kamu minta izin kepada tuan rumah dan kamu memberi salam. Ini di antara adab yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Memanglah ke rumah itu rumah saudara kita, adik-beradik kita, tapi kita amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita minta izin terlebih dahulu untuk masuk ke rumah, ataupun kalau zaman sekarang ni untuk minta izin kita boleh WhatsApp. Kita WhatsApp dalam grup, tanya abang, kakak, pakcik, makcik, saya nak datang pada hari ini, bilakah waktu yang sesuai. Kita jangan main terjah saja, melainkan kita betul-betul rapat dengan saudara kita itu, kita tidak mengapa. Tapi yang sebaiknya pun kita minta izin kepada tuan rumah, kerana memang hak tuan rumah supaya dia memberi izin kepada kita, kepada orang lain untuk memasuki rumahnya terlebih dahulu. Mungkin kalau kita datang terjah saja, mungkin keadaan rumah tak siap, orang dalam rumah itu tak siap dengan apa-apa hidangan yang mereka ingin hidangkan kepada tetamu. Jadi berpandukan kepada ayat Al-Quran tadi, setiap kali kita nak ziarah mana-mana saudara kita mintalah izin kepada mereka, dan sebelum masuk ke rumah mereka berilah salam dengan jelas dan terang, bukan Assalamualaikum ke ataupun Assalamualaikum ke, tapi kita memberi salam dengan jelas, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kalaulah yang kita beri salam, tuan rumah bagi masuk, kita baru masuk. Itu di antara adab-adab kita menziarahi orang lain, walaupun orang itu adalah keluarga kita sendiri. Tapi bila kita tunjukkan akhlak Al-Quran, akhlak Nabi SAW, ianya akan memberi banyak kesan yang baik kepada kita, dan hubungan kita bersama adik-beradik kita itu akan semakin baik kerana kita berteraskan kepada iman dan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya kongsikan pada malam penuh barakah ini. Alhamdulillah, kalau ada dengar bunyi azan tadi, rumah mertua saya ni memang betul-betul depan masjid, so memang dengarlah dengan jelas bunyi azan, dan imam pun tengah imam solat isyak. Saya dah jamak qasar, alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita tutup majlis, ada sebarang persoalan? Okey, baik. Kita buka soalan. Silakan untuk bertanya pada Ustaz. Kita ada, insyaAllah. Saya serahkan majlis kepada Ustazah Ainul. Okey, baik Ustaz. Yang semua dah jelas Ustaz ya. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Anas Osman atas kesediaan memimpin bacaan surah-surah lazim itu tadi, dan juga terima kasih kepada kepada jemaah yang sedih duduk hingga ke akhir majlis ini sama-sama duduk membaca isi Al-Quran, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala dan kebaikan dilapangkan dan memperoleh jiwa yang tenang dan bersyukur atas nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga kita terus istiqamah dalam membaca ayat suci Al-Quran setiap hari. Dan seperti yang dimaklumkan Ustaz tadi, bagaimana kita nak raikan tetamu dan memuliakan tetamu, terutama pada bulan Syawal ini. Dan Ustaz, insyaAllah kita akan bersama-sama dalam kesempatan kita akan bersama-sama dengan Ustaz, insyaAllah. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sama-sama Ustaz. Selamat Hari Raya. Raya Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.